Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi meneruskan pembacaan kitab Halal dan Haram dalam Islam Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita masih lagi di dalam membicarakan bab binatang darat yang diharamkan. Kita dah baca macam mana binatang-binatang laut yang haram macam mana, yang halal macam mana. Kita dah disebutkan di dalam kitab dengan jelas. Kehidupan laut itu semuanya halal. Termasuklah singa laut, anjing laut, babi laut, kuda laut dan apa-apa laut. Cuma yang haram mazhab Hanafi sahaja. Lain-lain semuanya halal. Tetapi tidak perlu disembelih. Walaupun kita dapat seekor babi laut contohnya, bawa naik ke darat, tak payah sembelih, lapah buat kenduri di surau At-Tabiyah 162 boleh, tak payah sembelih. Yang nak kena sembelih binatang darat. Baik, kita ambil balik hadis yang kita dah baca separuh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhumil humuril ahliyah yawm Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memakan daging keldai jinak. Pegang yang tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging keldai jinak. Apa tu? Iaitu keldai yang dipelihara di rumah pada hari perang Khaybar. Hadis ni terdapat dalam Sahih Bukhari. Nabi larang makan keldai yang jadi tunggangan, keldai yang dibela, yang dipelihara, keldai yang digunakan untuk bawa barang, keldai yang memang dipelihara di rumah. Nabi kata makan daging keldai ni hukumnya haram. Mana keldai jinak makan haram. Antaranya lagi ialah yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli dhinabin min as-siba' wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memakan semua binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai kuku yang tajam. Nampak? Kita baca kitab mazhab Syafi'i. Jadi terang dan jelas di sana, keldai peliharaan tak boleh makan. Makan hukumnya haram. Makan keldai jinak ni hukumnya haram. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim juga disebut Nabi larang kita makan binatang buas yang ada taring dan burung yang mempunyai kuku yang tajam. Apa burung yang kuku tak tajam? Burung semua kuku tajam kan?
Maksudnya kuku tajam tu digunakan untuk menangkap binatang lain, mana burung pemangsa. Contoh dia burung halang, kan, burung rajawali, burung hantu, burung hering, burung botak, tak kira lah apa jenis burung yang mencengkam kuku, mencengkam ni, yang menyambar mangsanya, haram dimakan. Nabi tak bagi makan. Kemudian binatang buas. Binatang buas, semua binatang buas. Nanti kita sebut. Apa dia binatang buas yang kita tahu? Dah tentu yang paling kita tahu, harimau. Harimau haram dimakan. Singa, serigala, apa juga binatang yang sewaktu dengannya Nabi larang makan. Kemudian timbul persoalan, anjing liar boleh makan? Tak boleh makan, kan? Anjing dan babi itu dah clear. Bagaimana pula dengan dubuk? Jadi tahu dubuk, hyena tu aja. Hyena. Apa hukum makan dubuk? Dubuk juga sifatnya ganas, ada taring yang tajam. Bahkan dikatakan gigi dubuk ini boleh mematahkan kaki seekor gajah. Handa dubuk ni. Tetapi nampak yang ni, ambil tahu, jangan keliru. Dalam mazhab Syafi'i, dubuk halal dimakan. Sebabnya dubuk ini ada jenis yang dia hidup tanpa berburu. Sabit daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Talib menceritakan mereka pernah makan dubuk dan Nabi kata tak jadi masalah, sebab dubuk yang mereka makan itu walaupun sebiji macam dubuk yang biasalah, ada taring, ada semua, boleh mengejar dan sebagainya, tetapi sifat semula jadinya dia tidak menerkam macam harimau, macam singa. Jadi dubuk yang kategori itu halal dimakan. Dalam kitab apa ni, kitab halal dan haram dan Islam ni adalah, kan, tengok dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, kitab Imam Nawawi, kitab Majmu' Syarah Muhazzab ada terang benda ni. Dalam kitab Imam Syafi'i pun ada terang tentang makan dubuk ni. Yang paling senang kita nak jumpa, buka kitab Matla'al Badrain, Majma'al Bahrain, kitab Syekh Sarir Daud Fatani, kan, buka muka surat 26. Tu saya dah ingat masa duk belajar lagi, mana duk pegang yang tu, sebab dubuk ni jangan main-main. Buka kitab Matla'al Badrain muka surat 26, Imam Nawawi Syekh Daud Fatani jelas menyebutkan dubuk halal dimakan. Jadi jangan kita duk jadi betul kan ni, kan. Tengok kitab-kitab besar. Tapi kat Malaysia tak ada dubuk. Kat Malaysia ada kucing sahaja. Jadi kucing jangan makan. Baik. Baik, kita tengok balik hadis yang atas tadi. Bila dia sebut Nabi melarang memakan daging keldai jinak, macam mana dengan keldai liar? Ni disebut keldai jinak, kan. Kita ambil satu kisah yang disebutkan oleh Abu Qatadah. Suatu hari kata Abu Qatadah, kami berjalan bersama dengan Nabi SAW. Dalam perjalanan tu kata Abu Qatadah, aku dan sahabat-sahabat lah maksudnya, berjumpa dengan keldai liar. Kami tangkap keldai itu, sembelih, kami makan. Ni sebab di sini disebut keldai jinak, kan. Keldai liar macam mana? Kami pun sembelih keldai itu, makan. Dah makan tu baru teringat keldai Nabi tak bagi makan. Kami bawa keldai itu pergi jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, ni keldai ni, keldai liar kami jumpa, kami tombak dia, kami sembelih, kami makan. Nabi kata apa? Huwa halalun fakuluh, kata Nabi. Ni pun dalam Sahih Bukhari ada. Nabi kata daging keldai yang ini yang kamu bawa ni hukumnya halal, makanlah ia, kata Nabi.
Maknanya larangan tak boleh makan keldai itu keldai jinak sahaja. Keldai liar boleh dimakan berdasarkan kepada kisah Abu Qatadah tadi. Nabi kata wa huwa halalun fakuluh. Benda ni halal, makanlah, Nabi kata. Baik. Balik kepada yang kata binatang liar tadi. Apa yang dimaksudkan dengan binatang buas itu ialah semua binatang yang menguasai dan mencederakan binatang lain. Maksud binatang buas itu yang menguasai dan mencederakan binatang lain dan memakannya secara ganas seperti singa, harimau, serigala dan sebagainya. Itu maksud binatang ganas. Dia ganas, dia cederakan binatang lain, dia makan dengan pelahapnya. Yang ni haram dimakan. Dalam mazhab Syafi'i clear benda ni. Dan yang dimaksudkan dengan binatang yang berkuku tajam ialah dari jenis burung, iaitu semua yang mempunyai kuku yang boleh melukakan dan mencederakan, seperti burung helang, raja wali, helang pasir, burung hantu dan sebagainya. Yang tu clear. Maknanya kalau kita tengok burung yang jenis menyambar, jenis mencederakan burung yang lain ataupun hayawan yang lain, dia haram dimakan. Tengok nota kaki. Ada yang mengatakan bahawa pengharaman keldai ini hanya sementara sahaja, dan kerana keperluan untuk menunggangnya pada masa itu, sebagaimana sesetengah kerajaan yang mengharamkan penyembelihan anak lembu yang masih kecil kerana memandangkan dagingnya sangat diperlukan bila ianya sudah besar nanti. Itu antara yang disebutkan oleh para ulama. Keldai ini digunakan untuk bekerja. Keldai ini kuat. Keldai ini binatang yang kuat. Bawa barang banyak mana pun dia steady. Keldai ini, walaupun dia kecil, dia kuat. Jadi antara sebab pengharaman keldai yang kita bela ni, sebab dia mendatangkan manfaat kepada manusia untuk perkhidmatan dan sebagainya. Itu salah satu yang disebutkan di dalam kitab ni. Baik. Apa pendapat Ibnu Abbas pula? Menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa tiada yang diharamkan selain daripada yang 4 yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Kata Ibnu Abbas, tak ada haram. Yang haram apa? Babi, bangkai, darah. Itu antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Seolah-olah dia berpendapat bahawa semua hadis larangan mengenai binatang buas dan sebagainya hanya menunjukkan hukum makruh dan bukannya haram. Kata Ibnu Abbas, yang Allah larang itu je yang dalam Quran tu, kan? Yang kita baca an-natiha ma akala as-sabu', kan? Yang kita dah baca dulu ni. Tapi selain daripada tu, kata Ibnu Abbas, tidak ada pengharaman yang jelas di dalam Al-Quran. Maknanya binatang yang lain tu hukumnya makruh sahaja. Kata Ibnu Abbas, dan bukannya haram. Hukum tersebut tidak sampai kepadanya sehingga dia tidak mengetahuinya. Begitu pula syarah kitab ni, kan? Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata lagi, dahulu golongan jahiliah biasanya makan beberapa makanan dan meninggalkan pula beberapa makanan. Mereka berasa jijik kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan nabinya serta menurunkan ke atasnya kitabnya, yang mana dia telah menghalalkan mana yang halal dan mengharamkan mana yang haram. Oleh yang demikian, mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya halal, dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya haram, dan mana yang ditinggalkannya, iaitu yang tidak disebutkannya, maka ianya dimaafkan. Ibnu Abbas berpandangan begitu. Yang jelas dan nyata, khinzir memang Allah sebut dalam Al-Quran, walahmal khinzir, daging babi tu memang Allah haramkan. Dalam mazhab Syafi'i, semua, bukan kata daging, semua yang sangkut dengan babi haram. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau begitu keadaannya, yang lain tu dia jadi makruh. Bila makruh maknanya kalau makan tak berdosa. Maksud dia begitu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im. Maksudnya, katakanlah hai Muhammad,
Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Surah Al-An'am ayat 145. Ibnu Abbas menghuraikan ayat ni, membawa maksud bahawa benda yang Allah sebut dengan terang dan nyata haram, maka haram. Yang Allah sebut dengan terang dan nyata halal, dia jadi halal. Yang Allah tak sebut tentang halal ke haramnya, dia ada keharusan di sana, dimaafkan. Macam kita sebut tupai dulu, mula-mula kita buka kitab ni, mana ada hadis yang sebut pasal tupai? Nabi tak syarah kembab tupai. Jadi ulama mengatakan bahawa kalau tidak ada apa-apa jenis suruhan dan larangan, makna di sana ada keharusan makan tupai. Cumanya nak sembelih macam mana tupai? Tembok piang jatuh ke bawah dah mati. Macam mana nak sembelih? Tak payah sembelih, makan dah. Kan? Bila tidak ada syarah tentang tupai ni, maknanya harus makan tupai, dia tidak jadi haram. Itu sebab kita tengok dalam YouTube tu kan, banyak orang rendang tupai ala Singapura macam-macam kan, dia masak dalam YouTube tu. Cuba makan tupai, nak sedap kot kan? Baik, dengan berpegang kepada ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahawa keldai jinak adalah halal hukumnya. Ibnu Abbas berpegang kepada surah Al-An'am ayat 145 ni. Jadi dia kata, bila Allah tak sebut secara jelas, maknanya keldai jinak ke liar ke, hukumnya halal dimakan. Sedangkan hadis Bukhari yang atas ni menceritakan Nabi suruh makan keldai liar saja. Bukan Nabi suruh, maknanya Nabi benarkan makan keldai liar saja. Keldai jinak Nabi kata jangan makan. Tapi Ibnu Abbas bila tengok kepada ayat ni, dia kata keldai jinak pun halal. Dia haram pada peringkat awalnya sahaja, di atas sebab-sebab yang tertentu. Dan daripada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inilah Imam Malik berpegang dalam mazhabnya. Dia tidak menetapkan pengharaman binatang-binatang buas dan sebagainya, tetapi memandai dengan menyebut hukumnya sebagai makruh sahaja. Dalam mazhab Imam Malik, makan harimau dan singa makruh. Jadi siapa nak makan harimau atau singa, masuklah mazhab Maliki. Kan? Boleh masuk-masukkan mazhab ni. Jangan buat-buat. Mana boleh main pilih-pilih. Kita mazhab Syafi'i, berpeganglah dengan mazhab Syafi'i. Jangan tiba-tiba kita tengah lapar harimau, pejabat agama datang, mana boleh makan harimau? Buat bertenang, ni mazhab Maliki, kau apa tahu kan? Jangan tiba-tiba nak tukar mazhab kan? Tapi di dalam mazhab Maliki, binatang buas, harimau, singa, serigala itu hukumnya makruh sahaja, tidak haram. Apa sandarannya? Surah Al-An'am ayat 145. Lagi apa sandarannya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni bukan kecil anak punya orang, kan? Penghulu bagi segala ilmuan dalam syurga, penghulu ataupun ketua bagi ahli syurga, orang-orang lelaki kita ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hebat dia kan? Dia bukan calang-calang manusia, Abdullah Ibnu Abbas ni. Baik, sudah ditetapkan secara pasti bahawa, dia nak sebut balik, kita ni mazhab Syafi'i ni sudah ditetapkan secara pasti bahawa penyembelihan mengikut syariat tidak akan menghalalkan binatang yang diharamkan memakan dagingnya. Cuma yang dikira hanya pada kulitnya sahaja tanpa perlu menyamaknya lagi. Jangan bila kita jumpa ayat surah Al-An'am tu kita tafsir mengikut logik akal kita, tak boleh. Kita bukan ahli tafsir. Al-Quran menyebutkan begitu, ada huraiannya daripada ulama-ulama tafsir yang memang di dalam bidang dia. Salah seorangnya Ibnu Abbas lah. Ibnu Abbas pakar tafsir kan dalam kitab sirah mungkin saya pernah sebut, banyak kali saya buat cerita ni di mana-mana. Suatu hari Sayyidina Umar masuk ke dalam satu mesyuarat. Ni kira mesyuarat peringkat tertinggi di Madinah itu. Ibnu Abbas budak,
Abdullah ibn Abbas budak. Sayyidina Umar bawa Ibn Abbas masuk dalam mesyuarat. Ahli-ahli mesyuarat yang lain di kota Madinah tu dia kata apa? Wahai Umar, yang kau bawa budak kecil ni buat apa? Kita kan nak mesyuarat pasal hal negara. Kau bawa budak kecil ni kan jadi ngacau kejap lagi. Sayyidina Umar pun duduk diam. Duduk sekejap, Sayyidina Umar baca, Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai habis. Sayyidina Umar baca. Baik, sekarang ni aku nak minta ni otai-otai yang duduk dalam mesyuarat ni, tolong tafsir surah yang aku baca tadi, Iza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir. Semua tu memang orang hebat-hebat, sahabat-sahabat Nabi semua, bukan kata orang calang-calang. Mereka pun tafsirlah. Dia kata Allah turunkan ayat ni sebagai tanda Islam sudah menang. Allah suruh kita beristighfar, banyak bertasbih, kenangkan, ingat kepada Allah, banyak berzikir. Kita dah menang. Betul. Sayyidina Umar kata, baik, sekarang budak ni yang aku bawa ni namanya Abdullah ibn Abbas, minta dia tafsir surah Izzah tu. Ibn Abbas budak ni dia pun tafsir. Dia kata turunnya ayat ini memang Islam itu sudah pun memperoleh kemenangan, tetapi ketahuilah bahawa surah Iza jaa nasrullahi wal fath ini Allah turunkan menandakan bahawa saat kewafatan Nabi semakin hampir, kata Abdullah ibn Abbas. Dia budak masa tu. Semua senyap. Yang mesyuarat yang duk marah tadi, dia bawa budak ni, Umar kata itulah sebenarnya tafsiran kepada ayat tersebut. Kecil anak ke Abdullah ibn Abbas ni kan. Jangan kita duk petikai. Bila Abdullah ibn Abbas kata binatang buas ni hanya makruh saja, jangan kita duk petikai. Dia sahabat yang mulia, yang hebat dari sudut keilmuannya. Sampai bila wafatnya Nabi, Abdullah ibn Abbas tak tunggu dah di Mekah. Wafatnya Nabi, Abdullah bin Abbas tak duduk di Madinah, tak duduk di Madinah, dia tak duduk di Mekah. Sebab apa? Dia kata aku takut aku gagal untuk menjaga hak-hak dua kota suci ini. Mekah, Madinah ini bukan tanah biasa, bukan bumi biasa. Dia ada hak dia yang mulia, yang agung, yang mesti dijaga dan dipertahankan. Aku takut aku tak boleh nak jaga kemuliaan dua tanah suci ini. Lalu diperpindah ke Taif. Cik Din mahal lah Abdullah ibn Abbas kalau nak syarahkan bab tu. Sebulan 2 kali kan. Tapi sekarang setahun 2 kali pun tak dapat dah. Itu kisah Abdullah ibn Abbas. Baik. Jadi binatang buas ini macam harimau kita jumpa, kita boleh ambil kulit dia. Kulit dia, daging ni kita boleh makan, tak boleh sembelih pun. Kulit dia boleh kita gunakan sesudah disamak. Baik. Syarat penyembelihan untuk membolehkan memakan binatang yang jinak. Syarat sembelihan pula. Binatang yang jinak ni kita nak makan kena sembelih. Kok mana cara? Binatang yang boleh dimakan dagingnya daripada binatang-binatang darat itu ada 2 jenis. 2 jenis binatang darat yang boleh dimakan. 1. Jenis binatang yang mudah ditangkap dan senang didapati seperti binatang-binatang ternak, umpamanya unta, lembu, kerbau, kambing dan lain-lain lagi daripada binatang yang jinak seperti ayam, burung yang biasanya dipelihara di rumah dan sebagainya. 2 jenis binatang yang halal dimakan dan sembelih kalau nak makan. Jenis yang pertama, jenis yang kita biasa berjumpa. Apa dia? Kerbau, lembu, kambing, unta, semua tu lah. Ayam, itik yang kita biasa duk makan hari-hari. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, jenis yang sukar untuk ditangkap dan tidak mudah untuk diperolehi. Adapun jenis binatang yang pertama, maka Islam telah menetapkan syarat untuk membolehkan memakannya, iaitu dengan menyembelihnya secara penyembelihan mengikut syariat. Kena faham yang tu. Yang pertama ni binatang yang memang kita pelihara, kita kena sembelih mengikut syariat. Nanti dia akan syarahkan syarat penyembelih ikut syariat tu macam mana. Yang kedua ni binatang halal juga.
kena sembelih mengikut syariat juga, tetapi ada part-part tertentu, ada masa-masa tertentu tak ikut kaedah penyembelihan biasa pun boleh halal dimakan, sebab dia terdiri daripada binatang yang hidup liar. Contoh rusa, kijang, kancil, napuh dan sebagainya. Ayam hutan kan, dia bukan hidup secara peliharaan, dia hidup di dalam habitat dia sendiri. Jadi yang ni kategori kedua. Apa syarat penyembelihan mengikut syariat? Penyembelihan mengikut syariat dapat disempurnakan dengan beberapa syarat, iaitu cara sembelih nak ikut syariat. Nak kena betul-betul faham cara sembelih ni juga kan. Hendaklah disembelih binatang itu atau dipotong lehernya dengan alat yang tajam yang dapat mengeluarkan darah dan memutuskan urat pernafasan, meskipun peralatan itu dari batu atau kayu. Dia mesti tajam. Dia mesti tajam. Gigi tak boleh lah kan, kuku tak boleh lah, ambil kuku kita sembelih tak boleh, gigi kita tak boleh. Kayu, batu, kaca, apa benda pun yang tajam, plastik ke, kalau dia tajam boleh digunakan untuk sembelih, alat untuk penyembelihan. Terdapat suatu berita daripada Adi bin Hatim At-Ta'i, katanya, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita selalu memburu binatang dan kami tidak mempunyai pisau selain daripada batu ataupun tanah bakar yang tajam ataupun batang buluh yang tajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, tumpahkan darahnya dengan apa cara yang engkau sukai dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita nak sembelih ni jangan terikat dengan pisau yang ada kat rumah tu. Kan kita duduk berjalan ni, musim-musim banjir ni kan, berjalan nak ziarah kawan-kawan yang kena banjir, tersompak dengan kijang, puk depan kita, dia nak lari tak boleh, kita pun tangkap ramai-ramai. Mana kita ada bawa parang apa kan, parang apa semua tak ada. Tengok dalam kereta ada kaca, pecahkan kaca tu jadi tajam, sembelih, masuk, boleh putus leher, apa urat dia tak, okey, tak jadi masalah. Sebab tanah bakar yang tajam pun digunakan oleh sahabat untuk menyembelih binatang buruan. Nabi kata, tumpahkanlah darahnya dengan apa cara yang kau sukai dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tak terikat dengan pisau ke besi ke apa juga yang disebutkan di dalam hadis Nabi boleh. Ni kaedah sembelihan mengikut syariat yang pertama tadi. Kemudian seterusnya, hendaklah disembelih pada leher. Jadi kita dah sebut sembelih memang kat leher. Dia nak jelaskan kaedah yang kedua nanti. Yang pertama ni disebut ni binatang ternakan yang kita pelihara, hendaklah disembelih pada leher. Iaitu pada uratnya, dengan memotong binatang itu akan terus mati, atau ditarikkan pisau pada urat pernafasan yang akan menyebabkan mati kerananya. Lebih sempurna dalam penyembelihan ialah dengan memotong kerongkong dan saluran yang menjadi tempat laluan makanan dan minuman dari kerongkongnya, serta dua urat tebal di kedua belah urat lehernya, iaitu wadajan dalam bahasa Arabnya. Kita pun tahu kan, marih, halkum tu kan, tu kita dah belajar. Baik, sembelih pada leher. Disebut sembelih pada leher. Sembelih pada leher ni ada tiga. Yang pertama, az-zabhu, leher bahagian atas. Dalam ni dia tak sebutlah. Yang kedua, an-nahru, leher bahagian bawah. Yang ketiga, al-aqru atau al-uqru, sembelihlah di mana-mana. Nampak? Ni disebut leher ni az-zabhu bahagian atas dengan an-nahru bahagian bawah. Bahagian atas macam mana? Atas ni kan, kalau kita baca macam tu, hendaklah disembelih binatang kurban itu sama ada lembu, kerbau atau kambing secara az-zabhu, iaitu bahagian leher atas. Selama ni kita salah lah sembelih kan, kita pun kurban tu ni sembelih bahagian atas sini, jahanam hidup
Jahannam hidup kan. Maksud azabhu itu bahagian atas lah, leher ni bahagian sini. Bahagian sini. Ni kan leher lembu tak panjang mana kan? Sini boleh, tengah-tengah boleh. Itu maksud azabhu. An-nahru bahagian leher bawah. Ini kalau kita berbincang bab penyembelihan unta. Sembelih unta Nabi aja an-nahru bahagian bawah. Leher bahagian bawah. Cara dia macam mana? Kita tengok, buka YouTube kalau malas-malas sangat kan. Buka YouTube, dia ikat satu kaki depan. Dia angkat satu kaki depan, dia ikat, dia ikat. 3 kaki tinggal. Dia ambil pisau tu, dia cucuk, zup, dia tarik. Bahagian leher bawah, putus dia semua. Tapi pisau Pak Arab ni memang gila-gila tajam kan. Memang tajam, macam mana dia asah kita pun tak tahu. Mungkin sebab dia sembelih unta. Sembelih unta an-nahru, leher bahagian bawah. Letak macam tu sambil dia berdiri tu, tarik sup, mulukai dia menumpahkan darahnya, maka sah sembelihan itu. Jangan buat lembu macam tu. Kan korban tu ni kita pun tahun ni nak buat an-nahru lah kan. Jom sup, tarik. Memang bagi kau orang asli lah lembu tu seekor kan. Tak boleh makan, tak putus. Memang tak putus sebenarnya. Yang duk macam ni tu pun sampai terpelanting pisau kan. Tengok bila musim korban macam-macam video keluar kan. Tengok ni lembu tu bersilap point terpelanting, melentang jatuh ke belakang. Itu penanda. Itu yang nak kena faham tu. Yang saya dah sebut dulu. Bila dia nak mati ni, dia ada 2. Hayat mazbuh, hayat mustaqirrah. 2 ni kita nak kena faham. Hayat mazbuh boleh tak boleh makan, hayat mustaqirrah boleh tak boleh makan. Sembelih kan. Sembelih tinggal. Sekali tengok tak putus. Urat halkumnya tak putus. Dalam masyarakat kita kecoh kan. Rosak korban kita kali ni. Tak putus. Tukang sembelih pun dah menggigil macam ni. Lembu tu bila tengok dia segar lagi. Mata mandang macam ni, mandang kita. Tak putus ni kan. Kalau dia boleh cakap kan. Apa bodoh kau ni tak putus ni kan. Ambil parang pisau yang tajam, potong sekali lagi. Itu hayat mustaqirrah. Dia masih gagah, dia masih kuat. Boleh sembelih sekali lagi. Sembelih sampai putus. Kalau dia tak putus, dia hidup juga, sembelih lagi. Dia masih dalam keadaan gagah. Kalau sampai putus kepala, dia hidup lagi, pakat balik. Itu bukan lembu, confirm hantu raya. Itu kaedah. Hayat mazbuh ni hayat yang nyawa-nyawa ikan. Nak kena tengok sebab nyawa ikan tu tadi sembelih tak putus. Nak sembelih sekali lagi dah tak ada pergerakan dah lembu tu. Darah pun habis dah keluar dah. Macam tu dah. Tu tak boleh. Sembelih tetap tak boleh makan sebab dia hayat mazbuh. Hayat mazbuh tak boleh makan. Tapi ada satu keadaan yang hayat mazbuh boleh makan. Contoh, ada 2 ekor lembu, satu jantan, satu betina. Yang jantan ni masa raya korban baru ni, dia orang ni couple lah, girlfriend boyfriend. Couple haram. Yang jantan ni dah disembelih. Maka tinggallah si gadis. Tanpa peneman. Maka berduka lara dah dia. Lembu ni tadi. Berduka lara, makan tak lalu, makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Lembu ni kan sampai kurus badan. Satu hari dia pun tumbang. Tuan dia tengok, oi kesiannya lembu aku nak tumbang. Aku nak buat ibu tapi dah jadi macam ni, kena sembelih. Bila sembelih tak ada pergerakan, darah keluar sikit je, halal dimakan. Hayat mazbuh yang ni halal dimakan sebab semula jadi dia begitu. Bukan sebab kerana perbuatan manusia. Bukan sebab kita langgar dia ke, sebab kita cederakan dia, ataupun sembelih tak habis tadi. Bukan sebab tu. Sebab semula jadinya begitu. Hayat mazbuh yang ni boleh halal dimakan dagingnya. Baik. Keadaan pertama ni, jenis binatang yang dipelihara ni hendaklah disembelih pada lehernya. Kena potong tu. Dia punya salur nafas dengan salur makan tu. Baik, maka akan terangkat syarat ini apabila timbul kesukaran. Syarat potong leher,
putus mereh, putus halkum ini akan terangkat apabila timbul kesukaran. Nampak? Sebab dia nak masuk yang kedua ni. Yang kedua ni jenis yang sukar ditangkap. Akan terangkat apabila timbul kesukaran untuk menyembelihnya pada tempatnya yang khusus itu. Mana tak boleh sembelih dekat leher. Misalnya jika binatang itu tersungkur ke dalam perigi. Saya dah sebut dulu kan. Binatang itu tersungkur ke dalam perigi dan terbenam kepalanya ke dalam perigi itu sehingga sukar untuk menyembelih di kerongkongnya atau urat pernafasannya, atau binatang menggelepar dan memberontak tidak seperti tabiatnya yang jinak lagi. Dia punya protes ni, dia asalnya jinak, tapi punya protes ni dah jadi macam lembu liar. Sebab itu memadailah dengan melukakannya dengan benda yang tajam pada mana-mana tempat pada tubuhnya yang dapat dicapai kepadanya. Nampak? Syarat yang pertama leher. Untuk apa? Untuk kategori yang pertama. Syarat yang kedua, sembelihlah ke mana-mana. Untuk mana? Untuk kategori yang kedua. Tiba-tiba nak sembelih, boom, masuk dalam perigi buta. Kan? Kita tahu ke dalam perigi buta tu apa benda? Dia buatnya ada anaconda. Kan? Nak turun ke bawah tu. Turun pegang kuat-kuat, pegang kuat-kuat, dia nak sembelih ni. Kan? Dia turun ke bawah, pegang sembelih macam tu. Daripada bawah pergi buta. Sudah-sudah senyap. Dengan dia balon dia anaconda. Apa barang macam tu kan. Islam ni nampak dah andilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masuknya dalam pergi buta, nampak dah kaki dah macam tu. Ataupun kaki semua masuk, nampak ekor je macam tu. Apa lagi, ambil pisau, tarik ekor, bismillahirrahmanirrahim, berang ekor, niatkan sebagai leher dia, sembelih ekor, pum, ekor pun jatuh, tarik dengan JCB, kita kira lah, tarik, lapah, makanlah beramai-ramai, halal. Nampak? Leher tadi keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, sembelihlah mana-mana bahagian, tak jadi masalah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sebuah riwayat daripada Rafi' bin Khadij katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, pernah kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Ni pun hadis ini dalam Bukhari Muslim boleh jumpa. Kata Rafi', kami dalam perjalanan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan tiba-tiba seekor unta seorang daripada kami melarikan diri. Dalam duk berjalan dengan Nabi ni, unta cabut lari. Unta ni cabut lari. Sedang mereka tidak mempunyai kuda untuk mengawal unta itu. Kami masa tu pula tak ada kuda nak kempung unta ni. Nak kempung, tarik ramai-ramai, nak tangkap balik lah. Lalu datang seorang lelaki melemparkan panahnya pada unta itu. Lalu unta itu rebah dan mati. Datang seorang sahabat, payah bawa nak mengopong-opong panah. Dia pun tarik panah, kena panah. Tumbang unta tu, mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa unta ini mempunyai sifat liarnya seperti binatang-binatang liar yang lain. Sekiranya di lain kali berlaku seperti ini, maka lakukanlah seperti ini, kata Nabi. Unta ni asalnya jinak, sama dengan kita yang bela dia. Tiba-tiba dia pergi kepada sifat semula jadinya, jadi liar. Sahabat datang panah, tumbang, mati. Nabi kata unta ni dah jadi liar, dia bukan unta jinak lagi yang kita kena sembelih dekat leher dia. Jadi lain kali kalau berlaku keadaan macam ni, Nabi ajar kita lah tu. Kalau jumpa dengan binatang liar macam ni, kata Nabi, buatlah macam tadi ni, panah, panah, tumbang, maka makan. Hari ni ada panah lagi tak? Tak ada panah kan? Ada panah tapi pertandingan memanahnya kan. Panah unta tak ada sekarang. Kita pakai senapang. Boleh ke tak kita tembak pakai senapang? Nak dikiaskan kepada panah tadi. Ataupun kita gunakan anjing untuk tangkap binatang, kijang, napuh dan sebagainya. Nak samakan dengan cerita ni. Menarik tu kan? Bila menarik tu kita kena berhenti. Kalau tak, hilang menarik dia. Kita akan sambung pada minggu yang seterusnya, insyaAllah. Saya akan huraikan.
macam mana kata menggunakannya. Saya akan bawa kitab Matla'al Badrain tu sekali. Takut kita tak berapa nak confident, kita bawa kitab turas. Nanti saya akan tunjukkan, syarahkan dalam kitab turas tu macam mana dicerita, yang cerita anjing, cerita helang, cerita apa ni, boleh tak boleh kita makan. InsyaAllah cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.